Selamat tinggal, hai dan selamat datang ke Global Eye. Saya Natasha Kircik dan hari ini kita akan menelusuri kisah-kisah terbesar yang sedang menjadi tumpuan di seluruh dunia. Jadi mari kita lihat tajuk utama malam ini. Akan datang, adakah Turki masih menjadi tonggak utama Pakatan Barat? Atau adakah kuasa besar NATO ini mulai kelihatan seperti liability di tengah-tengah ketegangan yang semakin meningkat dengan sekutunya? Kita akan membincangkan perkara itu. Dan Pentagon serta SpaceX sedang berdepan pertikaian hangat mengenai sesuatu yang kini menjadi teras dalam peperangan modern, yaitu Starlink di medan perang. Selain itu, Kanada sedang mengalami detik Brexit-nya sendiri. Wilayah Alberta kini secara rasmi menuju ke arah satu referendum pada 19 Oktober untuk menentukan sama ada ia harus kekal sebagai sebahagian daripada negara atau bergerak ke arah undian masa depan mengenai pemisahan. Tetapi sebelum kita pergi ke semua itu dan banyak lagi, mari kita lihat beberapa berita utama yang menjadi tajuk utama di seluruh dunia minggu ini. Pertama sekali, satu bencana kimia yang membawa maut di negeri Washington, Amerika Syarikat kini telah bertukar menjadi operasi pemulihan sepenuhnya dengan pegawai mengesahkan jumlah kematian kini meningkat kepada 11 selepas kesemua 9 orang yang hilang ditemui mati. Kejadian itu berlaku pada hari Selasa di sebuah fasiliti pembungkusan Apon Dynawave apabila sebuah tangki simpanan besar tiba-tiba pecah yang mengandungi white liquor, yaitu bahan kimia yang sangat menghakis digunakan dalam pengeluaran pulpa kertas. Pihak berkuasa berkata kira-kira 900,000 galen bahan ini telah tumpah, memaksa pasukan kecemasan untuk menyisir serpihan di dalam kilang dengan berhati-hati sementara drone mengimbas kawasan sekeliling. Pencarian berterusan sepanjang minggu sebelum mangsa terakhir ditemui. Siasatan mengenai punca kegagalan tangki ini kini sedang dijalankan. Dan akhirnya, kami ada berita yang sangat menakjubkan. 4 lelaki yang terperangkap dalam sistem gua yang banjir di Tengah Laos kini telah berjaya diselamatkan selepas lebih seminggu berada di bawah tanah. Mereka adalah antara 7 penduduk kampung yang masuk ke terowong gua sempit ini untuk mencari emas apabila tiba-tiba banjir kilat menutup laluan keluar mereka. Kini pasukan penyelamat berkata bahawa sistem gua itu sangat sempit di beberapa tempat dengan beberapa laluan hanya selebar 50 cm menjadikan operasi ini sangat berbahaya. Seorang demi seorang, mangsa yang terselamat dibawa keluar dengan pengusung, dibalut dengan selimut foil dan kemudian dikejarkan ke kemah perubatan di mana video menunjukkan sorakan, tangisan dan banyak pertemuan semula yang penuh emosi. Dan wabak Ebola di Afrika Tengah sedang merebak lebih cepat daripada kemampuan pegawai kesihatan untuk mengawalnya dan petanda amaran semakin membimbangkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan bahawa satu strain Ebola yang jarang berlaku kini sedang merebak di wilayah Ituri, Timur Congo dengan lebih daripada 900 kes yang disyaki dan lebih 200 kematian yang disyaki telah dilaporkan setakat ini. Sekarang, Penara Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah melawat kawasan itu pada hari Sabtu dan ini apa yang beliau katakan. Saya rasa peraturannya ialah kita mesti bersama-sama. Dan solidariti kini adalah kekuatan terbaik kita. Dr. Tanpa Sempadan memberi amaran bahawa skala dan kelajuan jangkitan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelum ini dalam wabak Ebola yang lalu. Buat masa ini, beberapa negara telah mengenakan sekatan perjalanan yang mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia kini menggesa mereka untuk mempertimbangkannya semula, memberi amaran bahawa ia mungkin sebenarnya melambatkan ketelusan dan menyukarkan kawalan wabak tersebut. Dan sekarang kawan-kawan saya, kita telah sampai ke puncak. Sekarang, Turki berada dalam kedudukan yang agak rumit di dalam Pakatan Barat dan perdebatan itu semakin hangat semula. Di atas kertas, ia adalah kuasa besar NATO dengan tentera kedua terbesar dalam blok itu dan kedudukan utama di bahagian tenggara Eropah. Tetapi hari ini, ketegangan semakin sukar diabaikan akibat kemerosotan demokrasi dan pertambahan geseran dengan rakan-rakan Barat. Jadi soalnya agak mudah. Adakah Turki masih merupakan rakan Barat yang tidak boleh digantikan? Atau adakah ia semakin menjadi liability yang tidak boleh diabaikan oleh pakatan itu? Baiklah, bersama kita malam ini untuk membahaskan isu ini ialah Kolonel Simpanan Rich Alts dan seorang fellow kanan di Atlantic Council. Jonathan Schanzer, Naib Presiden Kanan untuk Penyelidikan. Sebenarnya beliau tidak akan bersama kita. Dan pakar Turki, Dr. Hay Aytan Cohen Yenarocuk,
Tetapi sebelum kita mulakan perdebatan kita, mari kita dapatkan sedikit latar belakang. Turki telah lama menduduki salah satu kedudukan paling penting dalam susunan keselamatan Barat. Ia adalah ahli NATO. Ia mempunyai angkatan tentera kedua terbesar dalam pakatan itu dan ia terletak di persimpangan benua. Bagi NATO, geografi itu sangat penting. Turki ialah benteng utama menentang Rusia, pengawal akses ke Laut Hitam dan kuasa tentera utama di rantau yang pengaruh Barat semakin dipertikaikan. Tetapi Ankara juga semakin menjadi salah satu rakan paling rumit bagi Barat. Di bawah Presiden Erdogan, Turki telah menjalankan dasar luar yang lebih bebas, memperluaskan cita-cita serantau di Timur Tengah, membangunkan industri pertahanannya, dan enggan sentiasa menurut kehendak Eropah atau Washington. Retorik keras Turki terhadap Israel telah menimbulkan kebimbangan di ibu kota Barat, terutamanya pada masa Israel kekal sebagai salah satu rakan terdekat Barat di rantau ini. Pada masa yang sama, kemerosotan demokrasi di dalam Turki telah merosakkan kepercayaan dengan sekutu Eropah yang mengatakan NATO bukan sahaja pakatan ketenteraan tetapi juga sebuah komuniti yang berkongsi nilai demokrasi. Jadi persoalan untuk Barat bukan sahaja sama ada Turki sukar untuk dihadapi. Persoalannya ialah sama ada Turki terlalu penting untuk kita kehilangan. Dan adakah Turki merupakan rakan kongsi Barat yang tidak boleh digantikan atau satu liability? Baiklah, kita akan mulakan sekarang dengan pusingan pantas selama 30 saat. Semua panelis ingat bahawa anda hanya ada 30 saat untuk menjawab soalan pertama kita. Dan ada berita baik, Jonathan Shanser sebenarnya bersama kita. Jonathan, terima kasih kerana menyertai kami. Jadi soalan pertama yang akan dijawab oleh setiap daripada anda ialah, adakah Turki merupakan rakan Barat yang tidak boleh digantikan atau semakin menjadi beban yang sukar ditangani? Colonel Richardson, sila mulakan. Sedang bersama Anda dan berada dalam panel yang begitu terhormat. Saya rasa soalannya agak kurang tepat. Soalannya bukan sama ada rakan kongsi atau liability. Itu bukan dikotomi yang sebenar. Dikotomi yang sebenar adalah antara aset dan liability. Jika Anda lihat dari segi kepentingan strategik dalam ekonomi G20, tentera kedua terbesar dalam NATO, dan penjajaran sistemik secara umum, bukan penjajaran yang sempurna, tetapi penjajaran sistemik secara umum, maka Turki memang merupakan rakan kongsi yang tidak boleh digantikan. Dan jika Anda bercakap tentang Eropah, apabila Anda bercakap tentang Barat, lihat apa yang dilakukan oleh Itali, Spanyol, United Kingdom, Ukraine, Poland, dan negara-negara lain. Mereka sedang mendekati Turki. Terdapat masalah dengan Israel dan Amerika Syarikat perlu menunjukkan kepimpinan untuk membantu menyelesaikan isu-isu tersebut. Tetapi tidak dinafikan, kita memerlukan mereka dalam pakatan itu dan mereka adalah sokongan yang kuat kepada pakatan tersebut. Baiklah, Jonathan Shanser, apa pendapat anda? Anda ada 30 saat. Jonathan, kami tidak dapat mendengar anda. Sekarang boleh. Mereka benar-benar satu liability. Mereka benar-benar satu liability. Dari menyokong negara Islam hingga menyokong Hamas, kepada pengubahan wang haram untuk Republik Islam Iran, kepada penyeludupan pejuang ke dalam negara Islam. Di Syria dan Irak, pelanggaran hak asasi manusia di negara sendiri. Malah, kita telah melarang mereka daripada program F-35 kerana mereka memperoleh sistem pertahanan udara Rusia. Ini seperti musang dalam reban ayam. Ia adalah satu bencana untuk mengekalkan negara seperti ini dalam NATO. Baiklah, akhir sekali tetapi tidak kurang penting. Dr. Kai Eitan Cohen Yano Rorschach, apa pendapat anda? Anda ada 30 saat. Baiklah, memandangkan cabaran yang timbul dari Rusia, saya percaya bahawa Pakatan NATO tiada pilihan selain terus mempertahankan keanggotaan Turki. Dan saya bersetuju dengan kedua-dua penyelidik mengenai sifat bermasalah dalam perkongsian ini. Tetapi realiti politik tidak memberi ruang untuk NATO bergerak berkaitan dengan Turki. Baiklah, sekarang kita akan ada masa untuk mengulas jawapan kita dengan lebih lanjut. Kepada setiap ahli panel kita, anda boleh bercakap lebih lama tetapi pastikan juga memberi masa kepada rakan panel anda. Jadi saya ingin beralih kepada soalan seterusnya iaitu sama ada Barat secara kolektif mempunyai alternatif lain atau adakah mereka tiada pilihan selain terus berurusan dengan Turki. Apabila melibatkan isu seperti bekalan senjata contohnya atau kekuatan tenaga kerja yang dibawa oleh Ankara ke NATO dengan tenteranya yang begitu besar. Rich? Ya, saya rasa itu hampir soalan yang jawapannya sudah jelas. Anda lihat pada tren dalam industri pertahanan. Sudah tentu, Amerika Syarikat dan Israel sekutu kuat. Kedua-duanya mempunyai institusi teknologi pertahanan yang sangat maju.
Turki telah menyertai liga itu sejujurnya dalam 10 hingga 15 tahun yang lalu. Sekarang, ada beberapa isu tentang di mana mereka menjual dan mekanisme perundingan adalah perlu untuk memastikan kita semua berada di pihak yang sama. Libya adalah contoh yang menarik, di mana akhirnya campur tangan Turki pada tahun 2020 telah menghalang kejatuhan Tripoli dan sebenarnya menyokong rundingan yang disokong oleh PBB. Kami bekerja sama, Afrikom, dari pihak AS dan pihak Turki, kedua-duanya untuk mencapai penyatuan di Libya. Itu hanyalah satu contoh di sana. Jadi saya rasa kekuatan mutlak bukan saja dari segi tenaga kerja dan geografi, tetapi juga teknologi pertahanan. Bermakna Turki adalah sama ada rakan yang sangat hebat walaupun sukar, atau semoga tidak, sesuatu yang anda tidak mahu berada di pihak yang bertentangan. Dan saya ambil pandangan Jonathan dengan serius. Dan saya serta Jonathan pernah berbincang tentang perkara ini sebelum ini. Ada isu sebenarnya, tetapi kami ada satu pepatah dalam tentera. Lebih baik mempunyai kawan yang sukar di dalam kemah, bagaimana nak kata, melepaskan hajat keluar, daripada di luar kemah melepaskan hajat ke dalam. Jadi saya lebih rela menghadapi cabaran pengurusan dengan sekutu yang kuat tetapi sukar daripada cuba menimbulkan kekacauan di negara lain yang mana ada orang secara tidak masuk akal menyeru Turki menjadi Iran yang seterusnya. Ini bukan Iran yang seterusnya dan kita sememangnya tidak perlukan perkara itu. Jonathan, apa respon awak terhadap perkara itu? Saya nampak awak mengangguk. Bukan satu lagi. Saya rasa saya hanya tersenyum. Maksud saya, lihat, masalah dengan Turki ada beberapa. Tetapi mari kita ambil contoh bahawa mereka mempunyai tentera yang besar. Bagaimana mereka telah mengerahkan tentera itu? Apa yang kita sebenarnya lihat mereka lakukan ialah menyasarkan sekutu Kurdi kita di tempat seperti Syria dan Iraq. Mereka sebenarnya telah mengambil alih kerajaan Syria. Dan ini sudah tentu adalah kerajaan Al-Qaeda yang sangat sukar untuk diramal, apatah lagi untuk dikawal. Apabila anda melihat saiz tentera ini, yang semua orang katakan sebagai aset, saya masih belum melihat tentera ini beraksi. Saya masih belum faham apa keupayaan mereka selain daripada dalam latihan. Sekarang mengenai senjata yang sedang dihasilkan oleh orang Turki sekarang, saya perlu beritahu anda. Apabila anda melihat sekutu-sekutu yang dimiliki oleh orang Turki sekarang, dengan Hamas, dengan Hezbollah, dengan Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, ISIS, malah beberapa urusan yang mereka jalankan dengan Iran. Adakah saya mahu melihat kerajaan seperti ini memperoleh senjata-senjata seperti ini dan mengekalkan hubungan seperti yang mereka lakukan dengan pelbagai pihak jahat? Ini kelihatan seperti satu bencana yang kita sendiri sedang bantu. Dan itulah kebimbangan saya sekarang dengan terus membenarkan mereka kekal dalam pakatan kita. Ini kelihatan seperti persetujuan secara diam-diam terhadap senarai panjang tingkah laku buruk. Dr. Yana Racak, apakah respons anda terhadap idea bahawa lebih baik mempunyai Turki sebagai kawan, walaupun anda tahu Turki adalah kawan yang sukar daripada tidak mempunyai Turki sebagai kawan langsung? Baiklah, pertama sekali, saya ingin menekankan hakikat bahawa tiada mekanisme dalam NATO yang membolehkan anda menyingkirkan ahli. Okey? Jadi pertama sekali sekarang kita sedang bercakap sama ada Turki adalah sekutu yang boleh dipercayai atau tidak boleh dipercayai. Dan saya bersetuju dengan Jonathan contohnya mengenai kedudukan Turki di Syria dan hubungan rapat mereka dengan Hamas. Tetapi mari juga kita juga harus bercakap berdasarkan fakta yang konkret. Oleh kerana tiada mekanisme seperti itu dalam NATO, malangnya kita hanya membuat spekulasi. Dan sehingga anda tahu pada hari itu bahawa Kesatuan Eropah tidak akan bertindak dan mereka sepatutnya membentuk tentera mereka sendiri. Sehingga hari itu saya tidak percaya bahawa kita benar-benar boleh bercakap tentang alternatif kepada NATO. Hari ini tentera besar yang anda maksudkan itu sangat sibuk menghalang Greece. Greece dianggap sebagai rakan kongsi, sebagai sekutu Turki dalam NATO. Tetapi apabila kita melihat politik Turki, tentera yang sama sedang menjalankan latihan ketenteraan. Latihan ketenteraan FS 2026 yang terbaru adalah satu mesej yang sangat jelas terhadap Greece. Sekali lagi, apabila kita melihat Parlimen Turki dalam beberapa hari akan datang, mereka akan membincangkan rang undang-undang baru mengenai penetapan sempadan maritim. Anda tahu, sempadan dengan Greece, mereka mungkin akan membuat keputusan secara unilateral terhadap sekutu NATO mereka. Jadi pendek kata,
sehingga Kesatuan Eropah akan mempertahankan sempadan maritimnya sendiri dan akan membentuk pakatan baru yang mengecualikan Turki. Saya rasa kita semua akan membuat spekulasi. Dan juga jangan kita lupa hubungan rapat antara Donald Trump dan Recep Tayyip Erdogan, di mana persamaan terpenting mereka adalah Syria. Buat pertama kalinya, terima kasih kepada Erdogan. Terima kasih kepada Erdogan. Kita lihat bahawa Amerika Syarikat mampu menembusi Syria buat pertama kalinya. Jadi, terdapat banyak komponen penting yang berbeza di sini. Baiklah, saya ingin Anda tahu beralih kepada Shens, atau lebih khusus lagi untuk bertanya sama ada Anda fikir Ankara sedang cuba menggantikan, boleh dikatakan pengaruh barat tradisional di beberapa bahagian Timur Tengah, atau sekadar mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pihak lain. Dan sama ada ia menggunakan keanggotaannya dalam NATO akhirnya sebagai alat tawar-menawar untuk mengejar dasar luar yang lebih bebas. Saya rasa pada masa ini anda tahu orang Turki boleh dikatakan berada dalam pakatan NATO dan pada masa yang sama mereka juga berada di luar daripadanya. Mereka bermain di kedua-dua belah pihak. Dan saya rasa ini adalah inti masalah dengan rejim yang bersifat Islamis dan sebenarnya anti Barat dalam banyak cara dari segi sifatnya. Ia mampu bergerak dengan mudah dalam kedua-dua aliran itu. Dan saya rasa itu sebenarnya satu masalah besar. Panduan saya yang telah lama mengenai perkara ini adalah untuk benar-benar mengadakan dialog dengan pihak Turki, yang saya sendiri tidak ingat bila kali terakhir kita lakukan secara serius dan terbuka, dengan menyatakan bahawa anda perlu memilih antara Ikhwanul Muslimin dan Islamisme atau Barat. Tetapi apabila anda melihat pendirian mereka di rantau ini, inilah yang membimbangkan, bukan? Maksud saya, mereka mempunyai pengaruh dan akses di Gaza melalui Hamas. Mereka telah membiayai dan mempersenjatai Hezbollah dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sesuatu yang sangat membimbangkan. Jadi, mereka kini mempunyai pengaruh yang sangat besar di Lubnan yang sangat lemah. Mereka mengawal kerajaan Syria yang sekali lagi pada dasarnya adalah Al-Qaeda. Mereka terus memusuhi puak Kur di Syria, begitu juga di Irak. Mereka mempunyai sebuah pangkalan udara yang besar di Qatar, yang sudah tentu merupakan penaja kepada Ikhwanul Muslimin, Hamas, Taliban, dan Al-Qaeda. Terdapat satu kerjasama yang sedang berlaku di sana. Orang Turki mempunyai sejumlah besar penempatan tentera di seluruh tanduk Afrika dan mereka terus terlibat dalam pelbagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan orang Yunani dan orang Cyprus. Anda ada sebutkan tadi bahawa mereka berselisih dengan kedua-dua negara itu yang merupakan sebahagian daripada EU dan juga sebahagian daripada pakatan yang lebih luas yang kita cuba bina. Jadi apabila anda mula melihat semua ini dari segi ideologi, mereka tidak sehaluan. Dan selain itu, mereka juga mempunyai penempatan di seluruh rantau ini di mana mereka boleh cuba untuk memaksakan pandangan dan kehendak mereka sendiri di rantau ini. Saya rasa kita sedang menuju ke arah krisis dan kurangnya perhatian. Saya memuji anda kerana menganjurkan panel ini kerana memang tidak cukup perhatian diberikan kepada masalah yang semakin membesar ini. Saya rasa kita akan dikejutkan dengan tindakan orang Turki. Kolonel dalam simpanan, Rich Alton, apakah respons anda terhadap segala yang baru sahaja dikatakan oleh Jonathan Schinzer? Ya, betul Jonathan, memang betul. Kita sedang menuju ke arah krisis. Tetapi saya rasa krisis itu adalah antara Jonathan dan fakta-fakta. Kerana apabila Jonathan bercakap tentang Turki menentang Kurdi di Iraq, itu memang melucukan. Orang Turki mempunyai hubungan yang sangat baik dengan keluarga Barzani dan dengan wilayah Kurdistan di Iraq. Dan itu sudah berlangsung sekurang-kurangnya 10 tahun. Jadi, untuk bercakap tentang pengaruh dan kehadiran ketenteraan bukan Barat, tanya orang Itali, tanya orang Spanyol, tanya orang Poland, tanya orang Ukraine, tanya orang Azerbaijan, yang merupakan rakan bersama Israel dan Turki. Kemudian pergi ke Somalia, pergi ke Libya, pergi ke Sudan, di mana Turki telah mempunyai kehadiran ketenteraan yang membolehkan diplomasi Barat dan membantu menstabilkan negara-negara ini. Sekarang saya rasa jika saya boleh fokuskan kritikan Jonathan di sini sedikit, ia memang menjadi satu kritikan yang sah. Kerana ada beberapa perkara berkaitan dengan Hamas, contohnya, yang saya rasa tidak selari dengan elemen-elemen lain, elemen-elemen dasar luar Turki yang bijak dari segi geopolitik. Dan saya telah mengkritik perkara itu. Saya rasa ia tidak berkaitan apabila dia kata Hezbollah, tiada bukti. Saya pernah lihat Jonathan email saya, DM saya. Awak ada alamat saya. Saya rasa itu tidak benar tentang bahagian Hezbollah. Kerana mungkin anda tidak sedar tentang perkara ini.
Tetapi parti politik berorientasikan Islam Sunni, sama ada Ikhwanul Muslimin atau yang lain, biasanya tidak begitu meminati kumpulan pengganas Syiah yang ekstrim. Jadi saya rasa anda perlu buat sedikit simakan fakta secara dalaman di situ. Tapi ya, jadi kesimpulannya memang ada beberapa unsur yang bermasalah. Dan sekali lagi, Hamas adalah salah satu daripadanya. Tetapi jika Anda lihat secara keseluruhan pada diplomasi yang sedang berlaku mengenai Iran, mengenai Ukraine, menangani isu-isu kestabilan serantau, Turki sebenarnya lebih sehaluan daripada tidak sehaluan, terutamanya dengan pentadbiran Trump di Amerika Syarikat. Jika saya berada di Israel, jika saya berada di Baitul Maqdis, membuat penilaian saya, keadaannya akan kelihatan sedikit berbeza kerana apa yang sedang berlaku di Syria mempunyai beberapa aspek persaingan antara Israel dan Turki, dan itu adalah sesuatu yang memerlukan perhatian yang teliti. Tetapi saya rasa Anda benar-benar sehaluan dalam hal Azerbaijan. Kedua-dua Israel dan Turki telah menjadi penyokong dan sekutu utama kepada Azerbaijan. Jadi Yonatan sedikit melebih-lebihkan apabila bercakap tentang tahap kesepakatan dan ketidaksepakatan. Sebenarnya, saya bukan sahaja melihat Yonatan menggelingkan kepala tanda tidak setuju, tetapi juga Dr. Yana Rocha. Yonatan, saya ingin beri anda peluang untuk menjawab tuduhan itu sebelum kita beralih kepada doktor. Lihat, saya rasa fakta sekarang sudah jelas, bukan? Ini adalah rejim yang sehaluan dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka bekerja sama rapat dengan pihak Qatar. Saya percaya mereka sedang berusaha untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Republik Islam. Dan sebelum kita mula bercakap tentang bagaimana Islamis Sunni tidak bekerjasama dengan Islamis Syiah, lihat sahaja $20 bilion yang dicuci oleh pihak Turki bagi pihak Republik Islam ketika kemuncak ketegangan nuklear antara 2012 dan 2015. Ini adalah sebuah bank utama, bank kedua terbesar yang dimiliki kerajaan di Turki. Namanya ialah Halkbank. Sila semak, Rich. Anda akan dapati terdapat kerjasama rapat antara kedua-dua kerajaan ini. Malah, pihak Iran mengisi poket rejim Erdogan. Saya belum habis bercakap di sini, betul? Dan sekarang apabila anda mula melihat cara mereka bergerak di sekitar rantau ini tidak selari dengan tatanan dunia yang diterajui oleh Amerika Syarikat. Dan jika anda mahu bercakap tentang Azerbaijan sebagai titik terang, silakan. Itu adalah sebuah negara yang tidak begitu relevan pada masa ini apabila kita melihat ke arah Levant dan kebimbangan keseluruhan yang kita ada berkaitan dengan perang 7 penjuru ini. Orang Turki telah menyeru supaya tentera Pan-Islamik bangkit menentang Israel dan beberapa sekutunya diteluk. Ini bukan kerajaan yang baik untuk bekerjasama. Bercakap tentang Israel, saya sebenarnya ingin beralih sekarang kepada Dr. Yana Lucak secara lebih khusus mengenai bagaimana retorik menentang Israel memainkan peranan dalam semua ini. Jelas sekali, Israel telah lama menjadi tonggak utama, sekutu utama Barat secara keseluruhan. Dan sangat-sangat jelas kepada kita semua bahwa Turki tidak menyokong Israel. Sejak 7 Oktober malangnya, kita semua melihat bahawa Turki mula menonjolkan Israel sebagai ancaman keselamatan negara utama terhadap Turki. Dan ini sangat malang kerana Israel tidak mempunyai sebarang cita-cita terhadap integriti wilayah Turki. Namun begitu, setiap hari kita melihat kepimpinan Turki melancarkan kempen penyahlegitimasian baik terhadap Perdana Menteri Israel secara sengaja pada tahap pribadi. Dan juga kita melihat mereka melakukannya terhadap negara itu sendiri dan pegawai penting lain. Jadi Jonathan berkata sesuatu yang sangat penting dan saya rasa perkara itu patut diketengahkan. Turki malangnya pada masa kini sangat sibuk membentuk satu pakatan ketenteraan strategik menentang negara Israel. Pada bulan Mac tahun lepas, Turki melancarkan satu inisiatif baru yang dipanggil The Neighbours of Syria. Inisiatif ini harus dilihat sebagai nukleus kepada NATO Islam Sunni yang direka untuk menghalang negara Israel dengan menggunakan, anda tahu, jiran-jiran Syria termasuk Lubnan yang sekali lagi disebut oleh Jonathan dan juga Jordan. Dan jangan kita tersilap tentang rancangan besar mereka. Mesir juga termasuk dalam visi ini. Dan kita sedang melihat beberapa pelan induk. Corong kerajaan Turki, anda tahu, Akbar Yeni Shafak. Jika anda melihat akhbar itu, terdapat satu artikel yang sangat terkenal yang diterbitkan dengan tajuk Bagaimana jika sebuah tentera Muslim dibentuk menentang negara Israel.
Sila Google perkara itu. Dan malangnya, selepas 7 Oktober, kami di Israel mengambil ancaman dari negara-negara lain dengan sangat serius. Maksud saya, ini adalah salah satu kesan sampingan yang paling penting daripada 7 Oktober. Rich, NATO, Islam Sunni, apa pendapat Anda tentang perkara itu? Baiklah, begini. Saya telah menghabiskan 4 tahun di Israel, termasuk beberapa program yang agak sensitif untuk melindungi keselamatan Israel di peringkat serantau dan kepentingan Amerika di peringkat serantau. Saya mengambil serius kestabilan rantau tersebut. Dan Amerika Syarikat sudah tentu adalah keutamaan dui partisan untuk memastikan keselamatan Israel. Tetapi ia juga merupakan kepentingan dui partisan untuk kita mempunyai sistem pakatan yang stabil dan berfungsi di seluruh rantau tersebut. Dan itu bermaksud Turki, itu bermaksud Teluk, ia juga bermaksud Israel. Dan ini bukanlah demi kepentingan sesiapa pun apabila keadaan telah sampai ke tahap ini. Tetapi saya perlu tegaskan, ada satu tempoh selepas 7 Oktober yang agak berbeza. Tempoh itu terlalu singkat. Tetapi ada satu tempoh di mana nada Turki berbeza mengenai perkara ini. Orang Turki mempunyai sensitiviti tertentu terhadap Gaza dan persepsi tentang penderitaan orang awam di Gaza. Dan apabila perang berterusan di Gaza, yang sekali lagi saya dan kebanyakan rakyat Amerika menyokong hak Israel untuk memburu Hamas di Gaza. Tetapi kekurangan strategi politik yang berkesan di Gaza telah melemahkan kedudukan Israel dengan banyak negara yang sedang mempertimbangkan untuk menyertai perjanjian Abraham dan dengan negara seperti Turki. Dan dalam masa sebulan atau lebih, mereka mengubah nada. Shanzer, saya ingin beri Anda peluang cepat untuk memberi respon kerana kita akan berehat untuk iklan sebentar lagi. Ya, maksud saya, lihat, jika Anda mahu lihat nada yang telah berubah, sebenarnya ia kembali ke sekitar tahun 2010 atau 2011 berkaitan Hamas. Itulah ketika kita mula melihat Recep Tayyip Erdogan, diktator Turki, mula menyokong Hamas. Inilah ketika beliau mula membenarkan pemimpin kanan beroperasi di dalam negara untuk menggunakan Istanbul sebagai pusat keuangan bagi menggerakkan wang untuk Hamas. Pemimpin tertinggi Hamas yang berpusat di sana mendapat layanan karpet merah oleh kerajaan Turki. Senjata telah dipindahkan dari sana, begitu juga rancangan telah diatur. Baiklah, malangnya kita terpaksa tamatkan perbincangan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis kita, perbualan yang sangat menarik. Harapnya kami akan menjemput Anda kembali tidak lama lagi. Kami akan berehat seketika untuk iklan, kami akan kembali sebentar lagi. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Alami penawar sebenar untuk kesakitan dan kekakuan Anda. Hubungi sekarang. Sejarah selama 5.000 tahun dan tidak kira siapa yang cuba membunuh kami tetap bertahan dan terus maju. Setiap minggu, kami akan membawakan Anda berita terkini mengenai Yahudi dari seluruh dunia. Yang baik, yang buruk, yang hodoh, dan yang hebat. Sertai kami setiap hari Isnin untuk Mingguan Dunia Yahudi. Dan kita kembali di Global Eye, saya Natasha Kircik dan terima kasih karena terus bersama kami. Sekarang Israel mengatakan ia telah menawan salah satu tapak paling simbolik dan strategik di selatan Lubnan, yaitu Kastil Beaufort. Ini berlaku ketika serangan daratnya semakin jauh ke dalam wilayah yang telah lama dikaitkan dengan Hizbullah. Kini, kubu zaman pertengahan ini terletak tinggi di atas lembah Litani dan telah menjadi rebutan selama beberapa dekad kerana kedudukannya memberikan pandangan strategik ke arah selatan Lubnan dan utara Israel. Ini berlaku ketika Hizbullah terus melancarkan roket. Ini adalah satu pencapaian dramatik dan satu perubahan dramatik dalam dasar yang kami terajui. Kami telah memecahkan tembok ketakutan. Kami mengambil inisiatif. Kami bertindak di setiap medan di Syria, Gaza, dan Lubnan. Kami telah mewujudkan zon keselamatan di luar sempadan kami untuk melindungi komuniti kami. Ini berlaku ketika Hizbullah terus melancarkan roket dan drone ke Israel dengan peningkatan besar dalam beberapa hari kebelakangan ini.
Dan di Amerika Selatan, rakyat Kolombia sedang menuju ke pusat pengundian dalam pilihan raya presiden yang berisiko tinggi yang sebenarnya merupakan satu referendum terhadap satu persoalan besar. Keamanan atau tekanan. 10 tahun selepas perjanjian damai bersejarah FARC, keganasan yang sepatutnya berakhir kini kembali memuncak dengan serangan drone, serangan bersenjata dan juga pembunuhan politik semasa kempen pilihan raya. Kini, para pengundi sedang memilih antara laluan yang sangat berbeza. Salah seorang calon utama mahu terus memperkukuh strategi keamanan menyeluruh Presiden Petro dengan cuba berunding dengan kumpulan bersenjata. Tetapi pesaingnya mengatakan pendekatan itu telah gagal dan menyeru tindakan keras ala El Salvador yang jauh lebih tegas. Dan sebuah drone Rusia yang ditujukan untuk Ukraine kini telah melintasi garisan bahaya yang baru, menyerang sebuah bangunan apartemen di dalam wilayah NATO di Romania dan mencederakan 2 orang. Pegawai berkata drone itu telah dijejaki secara massa nyata sepanjang malam ketika ia melintasi ruang udara Romania sebelum terhempas ke sebuah bangunan di bandar pelabuhan Danube Galati, menyebabkan kebakaran dan memaksa pemindahan penduduk. Romania telah mengerahkan jet pejuang, tetapi tidak sempat bertindak sebelum impak berlaku. Bukares menganggapnya sebagai satu pelanggaran serius dan telah pun mengusir seorang diplomat Rusia. Sementara NATO kini berada dalam keadaan berjaga-jaga di sepanjang sayap timurnya, menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan setiap inci wilayah sekutu. Kita tidak boleh hanya berkata kita adalah sebuah negara anggota NATO. Jadi kita tidak perlu lagi melabur. Anda mesti bersedia menghadapi ancaman. Apa yang Romania dan Eropah lakukan adalah betul. Moskow sementara itu menafikan tanggung jawab dengan Vladimir Putin, mencadangkan asal-usul drone itu masih belum jelas dan menyeru siasapan yang objektif. Tetapi bagi ahli NATO di sepanjang sempadan, ini adalah satu lagi peringatan bahawa perang di Ukraine tidak lagi terbendung. Ia sudah pun menghampiri pakatan itu sendiri. Dan artis terkenal menarik diri daripada festival utama yang dirancang untuk meraihkan ulang tahun ke-250 Amerika selepas mendakwa mereka telah disalah maklum tentang apa sebenarnya yang diwakili oleh acara itu. Freedom 250 Great American State Fair yang dijadwalkan diadakan di National Mall di Washington musim panas ini, bermula pada bulan Jun, telah dipromosikan sebagai sambutan yang tidak berpihak. Tetapi kini para penghibur termasuk The Commodores, Bret Michaels, dan Martina McBride semuanya telah menarik diri, mengatakan bahawa kaitan politik tidak jelas ketika mereka bersetuju untuk menyertai. Dan itu kerana kumpulan di sebaliknya telah dilancarkan tahun lalu oleh pentadbiran Trump dan Presiden telah melantik CEO-nya. Sekarang, Presiden memanggil mereka yang menarik diri ini sebagai kelas ketiga dan beliau mencadangkan idea untuk mengadakan perhimpunan pada masa dan tempat yang sama sebagai ganti. Sekarang, mari kita beri tumpuan kepada beberapa berita utama dari seluruh dunia yang mungkin Anda terlepas minggu ini. Pentagon dan SpaceX kini sedang berdepan ketegangan hebat mengenai sesuatu yang telah menjadi teras dalam peperangan modern, yaitu Starlink di medan perang. Pada kemuncak konflik Iran, pegawai-pegawai Amerika Syarikat bergantung kepada rangkaian satelit Elon Musk untuk menggerakkan segala-galanya daripada komunikasi di medan perang hinggalah operasi drone. Tetapi kini ada pertikaian baru, iaitu soal harga. SpaceX menampakkan pihak tentera telah membayar kira-kira $5,000 bagi setiap terminal untuk perkhidmatan yang menurut mereka sebenarnya bernilai lebih kurang $25,000 sebulan. Dan mereka mahu harga itu dinaikkan. Sementara itu, Pentagon pula membantah, mengatakan harga yang dikenakan tidak sepadan dengan cara sistem itu sebenarnya digunakan, terutamanya untuk misi drone jangka pendek. Tetapi di sebalik pertikaian ini, terdapat realiti yang lebih besar. Tentera Amerika Syarikat kini sangat bergantung kepada satu syarikat swasta untuk sambungan penting semasa perang dan SpaceX sedar akan perkara itu. Sebab itulah, semasa perang, kerajaan Amerika Syarikat akhirnya terpaksa membayar kenaikan harga yang dikenakan ke atas mereka. Tanpa alternatif sebenar yang berskala besar, pegawai kini memberi amaran bahawa kuasa tawar-menawar sedang beralih dan berlaku dengan pantas. Dan bersama kita sekarang ialah Victoria Sampson, pengarah utama keselamatan dan kestabilan angkasa di Secure World Foundation. Baiklah, pertama sekali, adakah ini sebenarnya pertikaian harga atau adakah ini petanda bahawa Pentagon telah menjadi sangat bergantung kepada SpaceX sehingga sukar untuk melepaskan diri daripadanya? Saya rasa ia adalah kedua-duanya. Sudah pasti pertikaian harga ini memang menjadi pencetus pada isu ini. Tetapi sebenarnya pada masa ini tiada alternatif lain kepada Starlink. Sekarang, Amazon telah melancarkan versi mereka sendiri yang dipanggil Amazon Leo. Dan saya rasa ia akan menjadi pesaing kepada Starlink dalam beberapa tahun lagi. Tetapi buat masa ini, ia masih belum standing.
apa maksudnya untuk operasi ketenteraan jika satu syarikat komersial boleh menukar harga infrastruktur kritikal semasa perang di tengah-tengah konflik? Jelas sekali, kita baru saja melihat perkara ini berlaku. Betul, maksud saya ia bukan sesuatu yang baik, Anda tahu, dari segi kebebasan dan keupayaan tentara untuk bertindak tanpa perlu sentiasa berunding semula dengan pihak komersial. Saya rasa ini juga menunjukkan betapa berkuasanya SpaceX sekarang dalam menguasai pasaran untuk perkara-perkara seperti ini. Tetapi, pihak tentera juga boleh sahaja berkata tidak. Tiada sebab mengapa mereka perlu bersetuju. Hujah yang dikemukakan oleh SpaceX tentang mereka hanya menggunakan pelan penerbangan bagi langganan Starship itu sebenarnya boleh sahaja dipertikaikan. Dan saya rasa Pentagon bersetuju buat masa ini, tetapi mereka sedang mencari alternatif pada ketika ini. Betul, maksud saya awak kata mereka boleh sahaja kata tidak, tapi akhirnya itu akan menjadi gangguan besar kepada perang yang sedang berlangsung menentang Iran. Ia akan membuat Amerika Syarikat kelihatan lemah, boleh dikatakan begitu. Itu mengandaikan bahawa SpaceX akan berhenti membenarkan mereka menggunakan terminal-terminal tersebut. Maksud saya, itu sesuatu yang mereka kata akan lakukan, tapi saya rasa itu tanda tanya yang awak tak perlu hadapi. sekarang Pentagon sedang berusaha membantu rakyat Iran mengatasi sekatan komunikasi yang dikenakan kerajaan dan telah berselisih dengan SpaceX mengenai harga untuk rancangan menyediakan sambungan terus ke telefon bimbit dengan Starlink kepada orang ramai yang akan, Anda tahu, serupa dengan perkhidmatan 5G. Jadi, apa yang kita tahu tentang perkara itu? Dan adakah Starlink boleh menghadapi reaksi balas khusus mengenai isu ini? Sebenarnya, rakyat Iran sudah pun mempunyai akses kepada Starlink. Starlink telah diseludup masuk semasa protes pada bulan Januari. Itulah cara orang ramai dapat menggunakan internet. Dan Iran berjaya memalsukan isyarat terminal Starlink sehingga terminal itu terputus daripada rangkaian. Jadi saya rasa memang sudah ada cara-cara yang mereka gunakan sebelum ini. Sekarang ia cuma soal kerajaan AS yang berada di belakangnya dan coba untuk membawa masuk terminal-terminal itu. Tapi maksud saya, sekali lagi, Starlink memang sudah digunakan oleh orang awam di Iran. Betul. Baiklah, Victoria Simpson, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami dan berkongsi pandangan itu. Sama-sama, terima kasih kerana menjemput saya. Sekarang, Kanada sedang mengalami detik ala Brexit. Wilayah Alberta yang dikenali sebagai wilayah kaya minyak yang menjadi kuasa ekonomi Kanada, kini secara rasmi menuju ke arah satu referendum pada 19 Oktober untuk menentukan sama ada ia harus kekal dalam negara atau bergerak ke arah undian masa depan mengenai pemisahan. Sekarang, Perdana Menteri Daniel Smith berkata ini adalah untuk memberi rakyat peluang untuk menyatakan pendirian mereka dengan jelas selepas bertahun-tahun rasa tidak puas hati dengan Ottawa, terutamanya mengenai dasar tenaga dan ekonomi. Tetapi walaupun undian ini tidak mengikat secara undang-undang, ia sudah memberi impak politik yang besar. Kerana apabila soalan seperti ini diletakkan dalam kertas undi, walaupun secara berperingkat, ia cenderung untuk menjadi isu yang besar dengan sendirinya. Dan di sebuah wilayah seperti Alberta, di mana sentimen pemisahan telah muncul dan hilang selama beberapa dekad. Momentum seperti inilah yang membuat orang di Ottawa berasa bimbang. Bersama kita sekarang ialah Michael Bernard Wernick. Beliau ialah penyandang kursi Jaroslawski di University Ottawa. Jadi pertama sekali, boleh jelaskan apa yang membuat rakyat Alberta begitu kecewa? Maaf, lebih khusus lagi. Dan berapa ramai sebenarnya yang menyokong untuk menjadi sebuah negara merdeka berdasarkan tinjauan yang telah kita lihat? Terima kasih atas minat Anda. Saya pasti, jika dilihat dari luar, ia adalah satu gerakan pemisahan yang agak pelik. Ia tidak berasaskan sejarah seperti Scotland, Catalonia, atau bahkan Korsika. Ia tidak mempunyai sebarang faktor agama, bahasa, atau etnik yang kuat untuk terus menggerakkannya. Ia pada asasnya dibina atas, seperti yang Anda katakan dalam pengenalan tadi, sejenis rasa tidak puas hati yang dipupuk kerana tidak mendapat apa yang diinginkan dalam penetapan dasar negara dan terutamanya berkaitan dengan ekonomi sumber. Alberta mempunyai kira-kira 5 juta pengundi daripada jumlah keseluruhan 42 juta rakyat Kanada. Kebanyakan rakyat Kanada tinggal di Ontario dan Quebec dan mereka cenderung untuk mendominasi keputusan pilihan raya dan parlimen dan sebagainya. Jadi ia sebenarnya berasaskan rasa tidak puas hati wilayah dan perasaan tidak dihormati atau tidak didenari. Pada masa ini, setakat mana tinjauan pendapat 6 bulan lebih awal itu boleh dipercayai, anda tahu, pada soalan yang jelas, kebanyakan rakyat Alberta jelas mahu kekal sebagai sebahagian daripada Kanada. Tetapi malangnya, anda tahu, keadaan sudah mula bergerak dan ia akan menjadi satu tempoh yang sangat tegang dan sukar. Jika Alberta benar-benar menjadi negara merdeka, bagaimana ia akan memberi kesan kepada seluruh Kanada?
Itu soalan yang sangat baik. Ada banyak andaian, Anda tahu. Kita pernah melalui perkara ini dengan 2 referendum di Quebec mengenai pemisahan. Anda tahu, perkara utama di situ ialah kita akan melangkah ke sesuatu yang tidak diketahui, ke dalam perkara yang belum pasti. Quebec mempunyai identiti tersendiri kerana bahasa Perancis. Tidak jelas apa yang boleh dilakukan oleh Alberta yang dikelilingi daratan, Anda tahu. Ia tidak akan baik untuk ekonomi sumber mereka jika terkurung daratan. Jadi saya rasa Anda tahu golongan yang suka membuat spekulasi ini berpendapat bahawa Alberta yang berasingan tidak begitu berdaya maju dan akhirnya akan ditelan oleh Amerika Syarikat. Apa yang akan berlaku kepada bahagian lain di Kanada? Ia masih menjadi tanda tanya besar. Sejauh mana Anda rasa berisiko untuk Kanada menormalkan referendum mengenai pemisahan, walaupun ia tidak mengikat? Setiap wilayah memang mempunyai hak untuk mengadakan plebisit dan referendum. Ia agak biasa untuk isu-isu lain seperti perubahan dalam sistem pengundian dan sebagainya. Ya, kerajaan Spanyol mengambil tindakan yang jauh lebih tegas terhadap referendum di negara Basque. Jadi saya rasa setakat mana ada strategi di pihak Premier, beliau berharap untuk mencetuskan rundingan mengenai konsesi politik dan Anda tahu lebih banyak otonomi untuk wilayah tersebut. Mungkin juga perubahan perlembagaan, tetapi itu adalah satu pertaruhan yang sangat besar. Betul, Anda tahu akhirnya adakah terdapat sebarang panduan untuk meredakan kemarahan wilayah seperti ini tanpa menjadikannya satu krisis perlembagaan? Anda menyebut Quebec sebagai contoh. Anda tahu pergerakan pemisah yang pernah berlaku sebelum ini. Jadi pada mulanya, soalan utamanya ialah adakah anda mahu menjadi sebahagian daripada Kanada? Apa yang kami dapati di Quebec dalam 2 referendum berbeza sepanjang beberapa generasi ialah golongan pemisah Quebec yang merupakan ahli politik yang sangat berkemampuan telah dikalahkan oleh golongan federalis Quebec. Anda tahu, tokoh-tokoh terkenal yang mungkin dikenali oleh sebahagian penonton anda. Jadi saya rasa akhirnya ini adalah perdebatan yang perlu diadakan di Alberta. Dan rakyat Alberta yang merupakan federalis atau unionis atau suara kuat untuk kekal sebagai sebahagian daripada Kanada dan menyelesaikan masalah dalam Kanada perlu tampil ke hadapan. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak Michael kerana bersama kami. Sudah tentu ia akan menjadi sangat menarik untuk melihat bagaimana undian ini berjalan pada bulan Oktober dan apa maknanya untuk masa depan Kanada. Saya pasti kita akan ada banyak perkara untuk dibincangkan dalam bulan-bulan akan datang. Terima kasih atas minat anda. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada satu acara yang sangat besar. Sepatutnya ia menjadi hari kebanggaan negara dengan Paris Saint-Germain merangkul kemenangan Liga Juara-Juara untuk tahun kedua berturut-turut. Namun jalan-jalan di Paris dibayangi oleh ratusan perusuh yang membuat huru-hara, bukannya sekedar meraihkan kemenangan. Dan host serta wartawan kami, Emily Francis, ada ceritanya. Apa yang sepatutnya menjadi sambutan kemenangan Paris Saint-Germain dalam Liga Juara-Juara ke atas Arsenal dari England? Sebaliknya, ia bertukar menjadi suasana huru-hara sepenuhnya di jalanan. Ratusan anggota polis rusuhan terpaksa dipanggil untuk coba mengawal samseng-samseng itu, tetapi mereka diserang dengan suar dan objek yang dilemparkan. Walaupun mereka berjaya membuat beberapa tangkapan pada waktu siang, keganasan berterusan hingga kelewat malam, dengan polis terpaksa menyembur gas pemedih mata untuk menyuraikan orang ramai. Dan akhirnya sekitar 400 orang telah ditangkap. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengecam keganasan yang tidak boleh diterima dan tidak dapat dibenarkan, serta berikrar untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab akan dihadapkan ke muka pengadilan. Namun begitu, Menara Eiffel di Paris tetap bersinar dengan warna PSG, diiringi pertunjukan bunga api yang berterusan hingga ke malam, dengan para peminat coba mengekalkan semangat kemenangan besar mereka. Bercakap tentang sukan, terbuka Prancis sedang berlangsung di Paris dan bersamanya datang sesuatu yang peminat penis tahu memang hampir pasti berlaku, yaitu letusan emosi di atas gelanggang. Raket dipecahkan, pertengkaran tercetus dengan pengadil, dan emosi meluap-luap di hadapan stadium yang penuh sesak. Daripada letusan emosi, Daniil Medvedev yang meletup kepada Daniel Altmaier yang menendang raket ke tempat duduk penonton, tenis memang tidak pernah kekurangan tingkah laku buruk. Tetapi di sebalik sorotan kemarahan itu, terdapat perbincangan yang lebih besar tentang bagaimana sukan ini menilai pemain dan sama ada lelaki dan wanita dinilai dengan piawaian yang sama. Ia adalah perdebatan yang sentiasa timbul semula.
Serena Williams terkenal kerana berhujah bahawa dia dihukum lebih berat berbanding pemain lelaki semasa perlawanan akhir terbuka AS 2018. Elise Cornet menjatuhkan reaksi balas pada tahun yang sama selepas menerima pelanggaran kod kerana menukar bajunya di atas gelanggang, sedangkan pemain lelaki sering melakukan perkara yang sama. Dan baru-baru ini, Ons Jabeur mengkritik terbuka Perancis kerana berulang kali mengetepikan wanita daripada sesi malam waktu perdana. Dan terbuka Madrid berdepan tuduhan seksisme selepas finalis beregu wanita dinafikan ucapan semasa penyampaian trofi yang diberikan kepada pemain lelaki. Dan kini satu lagi kontroversi timbul di Roland Garros selepas seorang pemain didenda kerana mengatakan perlawanan itu perlu diadili oleh seorang lelaki. Baiklah, bersama kita sekarang ialah Dr. Sofia Solomon, seorang penyelidik di Pusat Diplomasi Sukan di Universiti Ben Gurion. Adakah anda fikir masih wujud layanan dua darjat dalam cara lelaki dan wanita dihukum atau digambarkan apabila menunjukkan kemarahan di atas gelanggang tenis? Sudah tentu, dan ia bukan hanya berlaku dalam tenis. Maksud saya, ia juga berkaitan dengan topik sebelum ini di mana atas sebab tertentu, lelaki dibenarkan menunjukkan tahap keganasan atau kemarahan yang lebih tinggi, tetapi wanita sama sekali tidak boleh. Dan sejujurnya itu Anda tahu ia lebih tidak masuk akal apabila kita memikirkan bias jantina dan perjuangan feminis. Wanita sentiasa dianggap lebih emosional atau mereka yang tidak dapat mengawal emosi mereka. Dan di sini kita boleh lihat bahawa bukan sahaja mereka boleh mengawal emosi mereka, tetapi apabila mereka tidak berbuat demikian, sama seperti lelaki, mereka masih tidak dilayan secara adil. Kenapa anda rasa bila lelaki menalami ledakan emosi, ia sering digambarkan sebagai semangat atau sifat bersaing, manakala tingkah laku yang sama daripada wanita lebih cenderung dilabel sebagai emosional atau tidak profesional? Seperti yang saya sebutkan, bias jantina dalam sukan wujud walaupun dalam kalangan para sarjana. Maksud saya, anda sentiasa boleh jumpa dalam bidang penyelidikan saya perbandingan antara sarjana wanita dan sarjana lelaki. Tetapi ia lebih daripada itu. Sukan secara amnya, kita perlu ingat bahawa ia bergerak dalam satu kesinambungan antara dua hujung yang mungkin bertentangan. Satu ialah rasionalisme, iaitu standard profesionalisme yang tinggi dan kita perlu memastikan sukan itu kekal sebagai sesuatu yang boleh diukur. Jadi kita juga perlu mengawal tingkah laku kita. Dan satu lagi hujung ialah terlalu emosional. Dan tindakan menjadi terlalu emosional ini boleh membawa kita ke tahap keganasan, seperti yang kita lihat dengan peminat contohnya, tetapi juga dalam dunia pemain itu sendiri. Apabila kita bercakap tentang keganasan dalam sukan secara umum, ia sentiasa wujud sejak permulaan permainan moden, sebenarnya daripada pemain itu sendiri dan bukan daripada peminat. Tetapi apa yang kita lihat dalam tenis dalam katakanlah 2 dekad yang lalu, mungkin dekad yang lepas, ialah jumlah penonton yang hadir telah jauh lebih ramai daripada yang dijangkakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh itu, dan jika saya merujuk kepada apa yang anda sebut tadi, terbuka Perancis. Jadi pada hari Khamis ini di Terbuka Perancis, salah seorang pemain, Daniel Vallechio, yang mengatakan bahawa pengadil sepatutnya lelaki dan bukan wanita, juga memberi kita satu contoh kerana dia mengaitkannya dengan penonton yang sangat menuntut. Begitulah cara dia menyatakannya. Maksudnya, bukan sahaja tidak bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, malah menyalahkan pengadil juga. Ini adalah satu bias jantina yang sangat diketahui umum dan wujud dalam dunia sukan. Tapi saya rasa lebih daripada itu, kita dapat lihat bahawa keganasan dianggap sebagai sesuatu yang maskulin dan dibenarkan dalam dunia lelaki tetapi tidak dibenarkan dalam dunia wanita. Akhirnya, adakah anda rasa jelajah wanita sebenarnya telah berubah dalam cara ia mengendalikan emosi atau adakah anda rasa sekarang ini hanya lebih banyak perhatian dan penelitian yang menjadi lebih jelas? Tepat sekali. Saya rasa yang terakhir itu lebih tepat kerana kita semua ada emosi. Maksud saya, ia tidak penting. Ia sebenarnya bukan soal jantina. Semua manusia ada emosi. Ada yang membawanya ke tahap melampau. Sebagai seorang sarjana dalam bidang keganasan politik, saya boleh katakan bahawa ia sebenarnya tidak berkaitan. Ia tidak mempunyai jantina. Keganasan boleh muncul dalam pelbagai bentuk. Tetapi sejak jumlah penonton semakin ramai dan kerana ada lebih banyak harapan daripada pemain itu sendiri untuk menjadi lebih kompetitif, awak tahu tak, bila kita fikirkan kenapa dalam konsert rock kita tak pernah marah pada pemuzik yang memecahkan entahlah gitarnya di atas pentas. Tapi dalam sukan, kita harapkan sesuatu yang berbeza. Sebab sukan juga perlu mengambil kira prinsip fair play.
dan apa-apa sahaja yang boleh mempengaruhi permainan dan tidak termasuk dalam set peraturan ini mungkin akan mengganggu permainan. Dan saya rasa salah satu komponen yang dalam beberapa tahun kebelakangan ini kita lihat semakin jelas ialah peranan penonton. Dan kerana ia semakin besar, para pemain berada di bawah lebih banyak tekanan untuk beraksi dengan lebih baik, untuk layak mendapatkan statistik yang lebih baik, untuk berada di kedudukan yang tinggi. Ia juga soal menjadi seorang selebriti secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba, anda bukan sahaja bermain di hadapan beberapa ribu penonton, tetapi anda sedang diperhatikan di media sosial oleh jutaan penonton di seluruh dunia. Jadi saya rasa ia adalah jumlah tekanan yang diletakkan ke atas pemain itu sendiri, tetapi mungkin juga wanita mula membiarkan diri mereka tampil lebih semula jadi. Dan saya tidak fikir ia adalah satu sumber kritikan, tetapi mungkin akhirnya membandingkan antara jantina. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Menarik untuk mendengar pandangan anda, Dr. Solomon. Terima kasih kerana menjemput saya. Cuaca sangat panas di luar sana. Eropah sedang berdepan gelombang haba yang melampau bulan ini, menyebabkan orang ramai mencari cara untuk kekal sejuk dan selamat apabila beberapa negara melaporkan suhu tertinggi yang pernah dicatatkan. Samantha Cohen ada maklumat lanjut. Negara-negara di seluruh Eropah sedang mengalami haba yang tidak pernah mereka alami sebelum ini. Di London, rekod suhu untuk bulan Mei telah dipecahkan dengan suhu yang mengejutkan, iaitu 34 darjah Celsius atau 94 darjah Fahrenheit yang dicatatkan di Kew Gardens, London. Berhampiran Auxerre, Perancis, suhu panas mencecah 37 darjah Celsius atau 99 darjah Fahrenheit. Kepanasan yang melampau telah menyebabkan orang ramai mencari kelegaan di pelbagai lokasi dan tidak semua orang terganggu dengan suhu panas yang memecah rekod ini. Saya rasa ia luar biasa untuk permulaan musim panas. Dan kita memang sudah berada dalam musim panas. Saya rasa kita perlukan cuaca panas ini. Pelancong sanggup menempuh kepanasan untuk datang melihat mercu tanda yang sudah banyak mereka dengar tentangnya. Saya cuba minum banyak air. Jadi, saya cuba minum banyak air, sentiasa kekal terhidrat, dan cuba pergi ke tempat yang ada teduhan. Saya tak sangka, ini kali pertama saya datang, dan mereka selalu beritahu saya yang cuaca di sini sejuk. Bahawa cuacanya mendung, hujan, dan saya alami hari-hari yang luar biasa betul-betul. Tapi saya memang suka panas, saya suka berjalan di bawah panas matahari, jadi saya gembira, saya sangat terkejut. Ia memang luar biasa, sungguh. Sementara yang lain tidak begitu teruja. Saya rasa setiap tahun kita menderita lebih awal dan ia berlarutan lebih lama. Kita hadapinya setakat yang kita mampu. Kubah haba sedang menyebabkan kepanasan melampau di Eropah. Cuaca panas yang bergerak dari utara Afrika tersekat di bawah sistem tekanan tinggi di Eropah. Pakar cuaca menyatakan perubahan iklim sebagai puncanya dan mengesyaki bahawa keadaan cuaca melampau seperti ini tidak akan hilang dalam masa terdekat. Sekarang kita beralih kepada ekonomi. Apabila penipuan siber menjadi lebih pantas, bijak dan sukar untuk dihentikan, saintis di Afrika Selatan sedang membangunkan satu bentuk pertahanan yang sangat berbeza, yaitu menggunakan fizik kuantum untuk melindungi masa depan internet. Mari kita lihat. Di University Witwatersrand di Johannesburg, para pelajar bergerak antara kuliah sementara di dalam jabatan fizik. Para penyelidik sedang membangunkan teknologi yang boleh mengubah cara data bergerak di seluruh dunia. Di sebuah matmal yang gelap, dipenuhi dengan laser dan peralatan optik, Profesor Andrew Forbes dan pasukannya sedang menjalankan eksperimen dengan komunikasi kuantum, satu bidang yang menggunakan tingkah laku zarah untuk menjadikan pemindahan data lebih selamat. Matlamatnya bukan sekadar untuk menjadikan sistem hari ini lebih pantas, tetapi untuk membina rangkaian di mana gangguan boleh dikesan sebaik sahaja ia berlaku. Apabila saya menghasilkan dua zarah kuantum ini dan ia bergerak ke arah yang berbeza, dua laluan yang berbeza ini, jika seseorang memintas yang ini dan melakukan sesuatu padanya, saya akan dapat melihatnya pada zarah saya yang satu lagi. Jadi apabila saya nampak seseorang sedang memintas, saya terus hentikan sambungan itu. Dalam dunia kuantum, si pengintip sentiasa mengubah apa yang mereka cuba pintas. Jadi mereka boleh memutuskan sambungan, tetapi mereka tidak akan pernah dapat maklumat itu. Pasukan Forbes juga sedang berusaha untuk meningkatkan kapasiti pada rangkaian jentian sedia ada dengan menggunakan pelbagai corak cahaya untuk membawa lebih banyak data sekaligus. Penyelidikan ini dijalankan ketika dunia semakin bergantung kepada pembayaran digital segera, transaksi rentas sempadan, dan sistem kewangan dalam talian.
Di Cape Town, syarikat permulaan Orca Fraud sudah pun beroperasi di barisan hadapan itu, memantau pembayaran dan menandakan tingkah laku mencurigakan secara masa nyata. Pasukannya menggunakan analisis data, pembelajaran mesin dan isyarat tingkah laku untuk mengesan penipuan ketika ia berlaku dalam sistem yang sudah memantau transaksi bernilai berbilion dolar setiap bulan. Masalah penipuan cyber kini lebih teruk berbanding sebelum ini. Kini kita melihat penipuan bergerak lebih pantas merentasi sempadan melalui kaedah pembayaran segera. Kita dapat lihat dengan kebangkitan AI, penipuan semakin berubah-ubah. Jadi penipu kini mempunyai beberapa alat terbaik di dunia untuk benar-benar berevolusi dan menyerang kita dari lebih banyak sudut berbanding sebelum ini. Buat masa ini, syarikat seperti Orca memberi tumpuan untuk mengesan serangan dengan cepat sebelum kerosakan merebak. Tetapi usaha di Johannesburg menunjukkan masa depan yang lebih bercita-cita tinggi. Satu masa di mana internet itu sendiri dibina untuk mendedahkan ancaman tertentu sebelum maklumat boleh dicuri. Penggunaan komersial mungkin masih bertahun-tahun lagi, tetapi para penyelidik di Afrika Selatan berkata mereka sudah pun menjadi sebahagian daripada perlombaan global untuk memastikan keselamatan generasi komunikasi yang seterusnya. Daripada pengesanan penipuan hari ini kepada rangkaian selamat kuantum pada masa hadapan, perjuangan untuk keselamatan cyber bergerak lebih pantas dan menjadi lebih berisiko tinggi berbanding sebelum ini. Dan sebelum kita mengucapkan selamat tinggal, kita semua perlu menarik nafas seketika. Jika hari anda perlukan sedikit ketenangan daripada semua tajuk utama tentang perang dan politik, ini mungkin boleh membantu. Lebih daripada 30 anak harimau Siberia yang terancam telah dilahirkan dalam beberapa minggu lepas di sebuah pusat pembiakan di timur laut China, memberikan para ahli pemuliharaan sedikit berita baik yang jarang berlaku. Berita baik. Anak-anak harimau kecil ini ditempatkan dalam inkubator yang dipanaskan. Mereka diberi susu botol sepanjang masa. Mereka dipantau dengan teliti ketika melalui peringkat kehidupan yang paling rapuh. Kini, harimau Siberia adalah antara haiwan yang paling terancam di dunia dengan hanya populasi kecil yang tinggal di habitat liar di beberapa bahagian Rusia dan timur laut China. Tetapi pegawai berkata pusat pembiakan itu yang bermula dengan hanya 8 ekor harimau pada tahun 1980-an kini telah membantu membesarkan lebih daripada 1,100 ekor harimau. Dan saya mesti katakan mereka sangat comel. Baiklah kawan-kawan, itu sahaja untuk Global Eye. Saya Natasha Kercu. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi minggu hadapan.